Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan masih lagi berkait dengan salat Jumaat. Muka surat 265. Kitab ni muka surat 265. Tu doktor ada terjemahan Nah ni kalau Arab jilid kedua atau jilid ke berapa? Jilid kedua juga Dr. Rifat Fauzi. Baik, pada pagi ni kita nak bincangnya secara ringkas lah, sebab kitab ni kitab mukhtasar. Kitab mukhtasar, kitab ringkasan daripada kitab induk Imam Syafi'i, Al-Tu, iaitu man tajibu alaihi al-jumu'ah bimaskanih, orang yang wajib salat Jumaat di kediamannya. Imam Syafi'i berkata, ni qaul yang ke-639. Baik, Imam Syafi'i berkata di bawah tajuk ini, man tajibu alaihi al-jumu'atu bimaskanih, orang yang wajib salat Jumaat di kediamannya. Kalau Rifat Fauzi ni 381 lah jilid yang kedua. Okey, tak apalah. Imam Syafi'i berkata dalam qaul yang ke-639, ambil yang ke-639, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila diseru, yakni diajak, dilaungkan azan maksudnya, untuk melaksanakan sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu mengingati Allah. Jadi mengingati Allah di sini maknanya salat tu. Salat ni disebut dalam ayat ni, salat itu disebut zikrullah. Zikrullah ni luah, tapi ada dalam ayat lain zikrullah ni mana tidak semestinya salat. Misalnya pergi ke masjid tu dikatakan zikrullah juga, untuk mengingati Allah di masjid, termasuk kuliah, termasuk diskusi, forum, apa saja yang berbentuk perkara ma'ruf, itu disebut sebagai zikrullah. Baik, itu dalil pertama dan utama yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di bawah bab orang yang wajib salat Jumaat di kediamannya. Baik, cuba kita tengok qaul yang seterusnya. Ni komentar Imam Syafi'i lah. Jadi kita kata bagaimana Imam Syafi'i boleh faham daripada ayat tu bahawa ada juga orang yang duduk di rumah dia ni wajib Jumaat kepada dia. Mana? Ataupun apa maksud sebenar? Okey, cuba kita tengok ni. Qaul yang ke-640 ni, Imam Syafi'i berkata, apabila sesuatu kaum, suatu puaklah kumpulan berada di suatu negeri di mana penduduknya mengadakan salat Jumaat, nescaya orang yang mendengarkan seruan azan daripada penduduk kota dan yang berada di sekitarnya wajib menjawab panggilan itu berdasarkan ayat di atas. Baik, itu sebenarnya umum tu, kata Imam Syafi'i tu. Maknanya seseorang yang berada di, ni tidak musafir lah, maknanya orang yang tidak musafir, dia berada di kampung halaman dia, bila dengar seruan azan maka dia kena pergilah. Ini berdasarkan kepada kenyataan ulama yang mengatakan orang yang wajib tu sekadar orang yang dengar suara azan. Bagi yang tidak dengar, maka tidak wajib. Ni pandangan dulu ni. Jadi kalau kita nak ambil kira hak ni kan, secara umum tak kira sakit, tak kira lah, ni hak sihat. Dalam keadaan tidak musafir, wajib semua. Mana tak dengar azan lah ni. Mungkinlah kalau ada tempat tak ada azan, mungkinlah. Tetapi maksud dengar azan tak apa maksud. Ulama bincang pula, dengar azan ni maksudnya dia tahu waktu itu. Tak tahu waktu sekarang tak semesti dengar azan. Sebab dia ada telefon, dia ada jam.
Jadi makna bila tahu waktu untuk solat, maka wajiblah. Itu maksud dia. Dan dia boleh pergi. Misalnya, contoh kita kata kalau kita berada di kawasan agak pendalaman lah. Tapi kita ada kenderaan boleh pergi, kita boleh tahu waktu nak masuk bila, pukul berapa, kita boleh remind diri kita sendiri. Ada reminder kita kata. Nah, walaupun tak dengar azan, tak dengar tu jauh tu sebabnya kita kata masjid berada di bandar. Kawasan pendalaman misalnya Gua Musa ada setengah tempat, memang tak dengar. Apakah makna tidak wajib? Tak. Wajib juga. Sebab dia boleh pergi. Dan dia boleh tahu waktu masuk tu bila. Maknanya dia boleh buat persiapan lebih awal. Tu. Baik, anda nak ambil contoh begini. Ni kita nak dari segi fiqh lah. Imam Syafi'i sebut tu. Bila dia dengar. Sebab Imam Syafi'i kaitkan dengar seru azan. Nampak tu? Dalam kenyataan dia. Dengar, mendengarkan. Saya nak ambil contoh begini. Ni. Misalnya dalam kitab Tawdihul Ahkam itu, Syarah Bulughul Maram tu, kan Nabi sebut bila anggota yang dibasuh ni 3 kali. 3 kali. Sekali pun boleh 3 kali. Jadi 3 kali tu apa maksud? Ada ulama bincang. 3 kali ni maksud 3 kali ni maknanya 3 tu meyakinkan, lebih meyakinkan untuk rata tu. Sebab dia ada gosok. 3 kali tu maksudnya, contohnya kita ambil, kalau kita ambil dalam qaulah ke cebok 3 kali, tu sekali. Nampak jelas 3 kali. Tapi kalau lon ni guna paik nak kira ke mana? Tidak cebok tu. Dia akan jadi gini, dia buat lari tangan dia. Tak boleh ke kalau kita buat begini? Kita ambil tu, letak muka paik tu pun kita buka pun air pun tidaklah kuat, tidak bazir. Dah kita letak. Mana sentiasa berada di bawah paik tu. Tak nampak 3 kali tu. Tapi termasuk 3 juga. Sebab apa? Sebab dia meyakinkan. Jadi mana supaya 3 kali juga. Ada ulama kata begitu. Tapi kalau nak kihasah 3, enggak 3 lah. Tapi buat misal contoh, kalau memang pahit gitu kita ambil. Tak ada orang Allah sekali. Ya awak. Patut Allah pula tangan. Lepas tu kalau nak jimat sekali Allah tutup dulu. Rohok gitu. Sebab itulah ada ulama kata maksud 3 tu gitulah. Mana kita buat tu siapa kata. Air mak titik sama ni air daripada pahit ni. Jadi dia tidak bazir sebab pahit tu kita buka dengan kadar yang minimal. Kan dia syarat dalam mazhab Syafi'i ni, kita bincang mazhab Syafi'i, tak bincang lain. Mana basuh ni, air tu sekadar air tu titik walaupun sikit. Mana sikit kita guna air tu titik sudah memenuhi makna hus basuh. Jadi kalau kita tengok di situ pun ulama khilaf ni 3 kali tak apa maksud. Supaya kita kata beristinja dengan 3 ketul batu tu lah. Memang Nabi sebut gitu. Tapi ulama kata itu maksudnya kadar yang paling minimal. Tapi kalau tidak meyakinkan boleh tambah lagi. Tapi kena witr, kena ganjil. Sampai 9 pun boleh. Sehingga kita yakin. Bersih itu. Baik. Cuba kita tengok lagi. Nak payah tajuk ni. Tajuk sampai ini agak misteri sikit. Kata Imam Syafi'i lagi, kaul yang ke-641 lah. Cuma kaul yang kedua tadi, 640, Imam Syafi'i kata, ni hak tadi lah. Apabila suatu kaum berada di suatu negeri di mana penduduknya mengadakan salat jemaat, mana prasarana cukup, jemaat pun ada, nescaya orang yang mendengarkan seru azan dari penduduk kota dan yang berada di sekitarnya yang dengar wajib menjawab panggilan ni. Kalau dengar, jawab panggilan itu mana pergi masjid, bukan jawab saja. Ni jawab jemaat lagi. Bukan itu maksud dianya. Berdasarkan ayat di atas. Itu secara umum. Baik. Kaul yang ke-641, Imam Syafi'i berkata lagi, salat jemaah bagi semua penduduk kota. Penduduk kota ni mana penduduk yang ada kota di sini maknanya yang ada prasarana yang lengkap lah. Jumlah penduduk peramai itu maksudnya kota di sini. Adalah wajib menurut mazhab kami, yakni mazhab Syafi'i. Mazhab kami di sini ni makna pandangan pokok kami lah, kata Imam Syafi'i. Sebab masa tu mazhab Imam Syafi'i tak ada spoiler ni lagi. Walaupun penduduknya ramai dan kebanyakan mereka tidak mendengarkan seruan, kerana hal itu adalah wajib bagi orang yang bermukim dengan jumlah yang mencukupi. Mana kalau tak dengar pun dia tahu. Ni yang saya sebut tadi. Mana Imam Syafi'i pun ada sebut dah. Hak dengar tu ialah kayak kita bincang dah sebelum ni. Siapa dia hak wajib jemaah? Hak dengar azan tu. Dengar azan tu. Sebab tak nak kata sebelum ni kita bincang, dengar tu benda yang relatif tu. Kalau telinga ni tak apa dengar. Jadi dengar tak apa, tahu. Dengar tu maksud tahu.
Cuba bayar ke. Anda nak sebut satu lagi. Ni bab pekol. Dalam mazhab Syafi'i bila kita baca Quran ke tak? Dan semai. Kita kena dengar di telinga kita. Bahaya tu kalau pahal literal gitu. Kat telinga dia tak dengar. Dengar. Kat 3 orang ada soal jenis gitu. Tak ganggu habis orang lain. Nak pendengar telinga dia tu kak. Sebab tu di sini setengah ulama kata kita yakin betul kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin sebutir-sebutir tu huruf tu. Jelas. Tu maksud dia. Tak boleh dalam hati tak boleh. Mana pada lidah juga. Dalam hati jangan niat gitu ya. Tak gok ni gok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita yakin. Kalau disyaratkan bunyi, bayar ke kalau ramah sebutir masjid ada bunyi. Jalan lagu mana jadi? Sebab tu kenapa hal tu? Sedangkan Nabi tak benar kita ganggu orang lain semaya. Dengan bacaan kita. Dahlah kita baca sakok-sakok, anjur pula tu. Lepas tu duk ulai betul kali. Lepas tu sederah pula nak suruh dengar di telinga dia. Tak dengar tu makna yakin. Tahu dengan jelas. Betul kalau kita sebut tu. Jangan pula kita semaya tu pakai baca dalam hati. Lidah tak gok sekali. Tak boleh gitu. Tak boleh gitu. Ya? Ada ulama kata tak sah lah tu. Sebab dia kena baca. Dia kena baca. Baik. Dia jadi wajib ni kalau jumlah mencukupi. Kalau jumlah tak cukup tak wajib. Katakanlah ni anak nak ambil ni contoh anak buat misalnya dalam sebuah kampung tu ada 100 orang. Mana hak gitu cukup 40. Jadi lagu mana lagu hak tak gitu? Dosa lah dia. Dosa. Cukup 40. Adanya 100 orang lebih. Hak tak gitu memang dosa lah. Sebab kewajipan solat tu sudah ada. Dan sebagai jemaah ni dia bukan kifayah. Dia fardu ain. Satu. Yang kedua, katakanlah jumlah tu cukup-cukup sebab kita bincang ni. Cukup 40. Dengan sebab dia tak pergi jadi tak cukup. Dosa dia. Orang lain tak berdosa. Muka tak cukup. Dia tu berdosa. Dia tak pergi tak cukup. Kecuali orang yang gidah tiba-tiba keluar terpaksa itu kerana sakit ke apa tu jadi tak cukup, tak wajib pula. Ni bagi ulama yang pegang kemah yang mengatakan mesti cukup 40 lah. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok lagi. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id bin Musayyab, ia berkata seruan solat Jumaat wajib bagi setiap yang mendengarnya. Seruan solat Jumaat maknanya bila sampai nida azan untuk solat Jumaat itu maka wajib bagi setiap orang yang mendengarnya. Hak nilah perlu huraya dengar tu maksudnya tahu. Kalau nanti dengar enggak kalau dia tidur tak dengar. Mana tahu maksudnya. Lepas tu dia ada perincian mudah dia nak pergi pun boleh. Seterusnya Imam Syafi'i berkata apabila suatu desa mengadakan salat Jumaat dan di sekitarnya banyak terdapat desa lain yang memiliki hubungan dari segi prasarana ekonomi dengan ada pasar sentral, desa-desa tersebut berada di desa pusat, maka saya tidak memberi rukhsah pada seorang pun di antara penduduk desa-desa tersebut untuk tidak menghadiri salat Jumaat. Demikian juga saya tidak memberi rukhsah pada yang tinggal sejauh 1 atau 2 kilometer. Maka kalau 15 kilometer tu berkali jauh. Kalau kita kata dah ni mana bawah 1 kilometer 2 kilometer tu bagi dia tak apalah, dia kata tu tidak dikira jauh lah dia kira. Apa maksud Imam Syafi'i ni? Cuba perhati balik. Maksud Imam Syafi'inya nak ayatnya katakanlah desa tu bersambung-sambung. Bersambung. Dulu kalau desa nak boleh jumpa satu desa, satu kampung lain pula tu dak banyak. Ni dak bersambung-sambung sepuluh ni kan. Kebahagiaan, Londa, lepas tu jumpa lain pula. Dan masing-masing tu lengkap lah. Wajib semua tu. Tak ada pilihan, tak ada rukhsah langsung. Dalam keadaan ikhtiari. Ikhtiari ni maksudnya tidak sakit. Mana tidak ada kita terkecemasan ke berapa. Wajib. Baik. Jadi sebenarnya maksud tajuk Imam Syafi'i itu apa dia? Ni kena faham. Ana tengok sini. Saja tidak sebut ni. Dia begini dia dua perkara yang perlu kita faham di sini. Pertama sekali kita kena ingat, ni maksudnya orang yang berada di rumah dia. Duduk di rumah, bukan dia kena sembahyang Jumaat di rumah. Nak mau sembahyang Jumaat di rumah, lepas tu dengar khutbah dari TV. Jangan dibuat begitu. Maksudnya begini, orang duduk di rumah. Dia maksud Imam Syafi'i ini, mana seseorang berada di rumah dia, bila dia dengar seruan azan, dia kena pergi. Itu maksud dia nya. Maknanya orang ni orang bermukim. Orang bermukim. Kalau dia tu orang yang musafir tidak wajib. Baik, itu satu. Yang kedua, maksud tinggal di rumah dia tu mana sama ada di satu kampung
ataupun di kampung-kampung yang bersambung-sambung. Boleh jadi masjid tu ada beberapa tempat, setiap kampung ada masjid, tak kira lah. Asalkan dia dengar seruan azan tu, maka dia kena wajib pergi. Mana dia tidak musafir, itu maksud dia. Bukan bermakna dia solat Jumaat di rumah dia. Sebab tu tajuk tu dia kalau harap gini, man tajimu alaihi bimaskani. Orang yang wajib Jumaat ketika dia berada di rumah dia. Bukan di kediaman dia. Bukan di kediaman dia. Awak ada meh tu kalau pihak tu. Itu maksud dia. Sebab kalau kita tengok tajuk ni nyagi sembahyang Jumaat di rumah dia. Tidak gitu. Itu maksud dianya. Jadi kesimpulan apa ni tajuk ni? Mana orang yang cukup syarat tu. Dia tidak dia bermukim. Itu makna bimaski, dia bermukim, dia dengar suara azan dan jumlahnya melebihi 40, maka wajib lah. Wajib. Gitu. Hot tu dia nak ayatnya. Sebab tu kalau di sini hak ni tak ada buat hak ni. Kalau tengok dari Rifat Fauzi ni tu okey, tak apalah tu. Sebab itu di kediamannya tu jadi bening tu. Kalau yang ni tu dia buat lagu mana? Di tempat tinggalnya. Di tempat tinggal dia. Makna ketika dia duduk di tempat tinggal dia, maknanya dia tu hadar dia panggil. Dia bukan musafir. Bukan di rumah ni, di kediaman. Itulah ana tengok dah ni. Kata lepeh ni. Sebab tu lain terjemah. Di tempat tinggal. Di tempat tinggal dia. Maknanya dia bukan musafir. Cuma daripada kenyataan Imam Syafi'i ni kita boleh faham maksud Imam Syafi'inya dia bukan semata-mata tinggal di tempat tinggal dia. Maknanya di situ dia dengar seruan tu. Azan. Sebab tu ana sebut tadi. Kita tak boleh pakai literal ni. Kena pakai dia tahu. Waktu Jumaat tu bila dengar ada jel lagi, dengar ada telefon lagi, dengar ada internet lagi dan dia boleh pergi. Dan jumlah tu jumlah yang melebihi daripada orang panggil jumlah yang wajib. Seramai lah. Ramai. Misal 200-300 orang ke, maka wajib tak ada terkecuali tu. Tak terkecuali tu. Itu maksud dia. Sebab itulah di akhir kata-kata Imam Syafi'i dalam Mukhtasar ni dia kata tak ada rukhsah tu. Tak ada rukhsah. Kita sedia maklum rukhsah ni musafir, orang sakit ataupun orang kecemasan. Itu. Jadi maknanya tak ada rukhsah. Hak tu dia nak ayatnya. Jadi kena ubah tu terjemah tu. Maknanya orang yang wajib Jumaat, mana semasa dia berada di kediaman dia, tempat tinggal dia. Di kampung dia lah maskan tu tempat tinggal di kampung dia, maksudnya di tempat tinggal dia. Sebab maskan ni dalam bahasa Arab asrama apa maskan dipanggil. Asrama tu dia guna maskan lah ni, tempat tinggal. Seperti tengok di Pondok Sungai Deria tu. Tu maskan. Dia guna maskan, sakan dia guna juga sakan. Kalimah tu. Sebab tu ana bila baca tajuk ni kata suspend molek tajuk ni. Tengok Rifat Fauzi pun dia tak ubah tajuk, cumanya adalah tambahan maklumat tu daripada Rifat Fauzi tu sebenarnya detail lagi dia sebut tu. Misalnya di sini ana ambil ana pun tak tahu qaul yang keberapa ni Rifat Fauzi, ana pun tak tahu, kita boleh tengoklah. Kata Imam Syafi'i tak tahulah qaul yang keberapa ni Rifat Fauzi. Dia kata wa idza kanat qaryatan jami'ah, bila mana tadilah, bila mana ke satu kampung tu jami'ah besarlah, dan ada pula kampung-kampung lain di sekitar bersambung kampung tu. Sebab kita ni lah kita panggil, kita kata kita ambil Kubakhiyah tu banyak mana kampung, tapi Kubakhiyah tu banyak kampung lagi tu. Kampung Kubakhiyah ada kampung Deming, kampung Cicah Kubakhiyah lagi. Kampung dia lagi kata Pulaile pun semua tu kampung tu. Dan penduduk sosok kampung beratus-ratus orang. Itu maksud di sini adalah Pak Fauzi. Ada pasar. Ni tak ada. Tak boleh kecuali. Memang kena semaya. Bagi dia. Dia sebenarnya bukan Imam Syafi'i saja kata gini ni. Dan mazhab lain pun gitu juga. Sebab itulah bila berlaku hak PKP dulu kan. Bila kajian boleh pergi. Saya tengok bagus setengah-setengah orang. Dia pergi. Bila dia pergi, dia sebut pada saya lah. Bila dia pergi, bila tak boleh masuk dia klik, dia rasa puas hati. Dia boleh jawab depan tu. Nak kali Jumaat dia pergi gitu. Dah dulu kan kena daftar.
jumlahnya selama lebih tak boleh lah, walaupun besar luah lagi masjid pun. Nah, dia pergi, dia kata anak pergi ustaz, dia sebut tu 3 buah masjid. Dia pergi, kita boleh masuklah ke dia klik, lega dia puas hati. Kalau dia tahu gitu ke dia jadi rasa susah hati. Mana terikat dah tu. Bagi anak tu terikat dah hati dengan masjid, ada kebaikan dah tu. Sebab ada setengah tu dia rasa lega, Allah muncul ada PKP. Ada juga kena nyakit tu. Ada suruh jalan ni. Ada. Mak memel lah. Mak bahagia masjid ni dia lain. Yalah. Mak ni PKP pergi. Dah tu lain. Tu dia makam lain tu. Begitulah. Jadi maknanya tajuk tu kena ubah lah tu. Jangan pun salah faham pula. Rupanya ada juga jenis boleh main maklum. Tak ada tu. Hak tu dalam kita pencim nak contoh dalam PKP pun memang tak boleh pergi. Mai rumah tak ada lah. Saya tak nafi tu. Hak tu memang ada. Saya pun ada buat. Untuk keluarga kita buat. Sebab apa tu? Sebab lama tu 2 tahun kau tak mai apa tu. Ada kata setengah kata tak ada pun. Khilaf pula situ ni. Dia perlih memang dia sebut secara terbuka tu. Dia anjurkan bukan wajib. Sebab khutbah dia ginilah maksudnya kita kena faham begini. Hak ulama kata gitu tu dah lekih dia sebab benda ni siapa dia jangka 2 tahun lebih. Orang tak jangka tu. Setelah berlalu agak lama tu sebab tu nak kata kadang-kadang pendapat ulama ni ada ketikanya kita perlu. Takut hilang semangat jemaah tu. Cuba bayangkan orang tak pergi semangat 2 tahun. Dia rasa tak rasa apa. Tak pergi jemaah. Merosuk 50% mana-mana surau pun. Ahli jemaah tu hilang. Tak tahu pergi mana. Jadi sedap mai 2 tahun lebih. 2 rumah pun tak jemaah juga setengah tu. Perkara itu berlaku. Jadi perlu kempen balik. Sebab itulah Jumaat itu buat gitu supaya tak sebih hilang semangat Jumaat itu. Sebab dia main gua tu. Supaya juga Imam ni anak kisah dengar kata-kata daripada Hafiz Ibn Hajar lah. Bagi orang miskin. Kalau tidak orang miskin tak sedekah sama. Mungkin dia miskin. Dia kena beri juga 10 sen. Kalau tak ada sangat pun dia kena niat dalam kepala semasa dia kata subhanallah, dia sedar bersedekah tu. Sebab Nabi kata sedekah tu. Jadi sedekah tu sebab tu setengah ulama misalnya Muhammad Qutb kata sedekah tu dia panggil sedekah majazi, sedekah ruhiyah. Sedekah secara ruh bukan dalam bentuk harta, tujuannya supaya tidak hilang semangat sedekah itu. Dan kok mana pun buat gitu dia ada kelebihan. Boleh seperti pahala sedekah ni bagi orang-orang yang susah lah. Jadi orang kaya tak boleh pakai lah waktunya. Kalau dia pakai tu juga mai ruhiyah juga dia. Para kaya tak boleh lah. Tapi kalau dia buat tu boleh juga pahala dia. Atas nama zikir lah. Nabi ajar. Gitu maksudnya. Jangan tanyalah sebab anak pun terfikir je. Sebenarnya kalau Imam Syafi'i tak buat tajuk ni pun kita sudah faham dah apa yang disebut dalam perbincangan sebelum ini. Ialah bagi Imam Syafi'i itu satu penegasan. Satu penegasan. Ayatnya apa dia? Kita buat kesimpulan. Satu kesimpulan asasnya tak ada kelonggaran untuk lelaki yang cukup syarat untuk tidak pergi salat Jumaat. Dalam keadaan dia berada di maskan dia. Dia tidak musafir. Tak ada alasan. Kecuali sakit itu halal. Kecemasan itu halal. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya, man yusalli khalfahul jumaah. Orang yang menjadi imam pada salat Jumaat. Kita nak bincang pula. Sebab gini dia salat Jumaat ni dia agak lebih khusus sikit. Dia tidak seperti salat Jumaat yang lain. Salat fardu yang lain. Sebab ni kehadirannya ramal, lepas tu dia ada khutbah, lepas tu ialah bayangkanlah. Saya nak ambil contoh. Ni pengalaman saya jadi imam. Dia sembahyang Jumaat ni ialah mana-mana masjid pada berlaku. Kritikan makmum terhadap pengurusan masjid banyak berlaku pada hari Jumaat. Allah, tak ada kau Bilal lain. Kalau tak sedap kalau Bilal ni, kalau untuk hari lain tak apa, hari Jumaat carilah Bilal lain. Biasa kan kita dengar kan? Apa tu? Sebab ramah tu kiamat. Bila ramah dia banyak masalah lalu. Sebab tu Nabi tekankan sangat penjaga hari Jumaat. Misalnya dari sudut kebersihan pakaian, kita duk nampak
kita kenapa Nabi kekal bersih pada Jumaat? Itu dari segi falsafah dia, kerana hari itu dia lebih banyak menimbulkan fitnah dan syaitan boleh guna untuk mengganggu kita. Sebab orang ramai kena jaga sungguh tu, kebersihan pakaian, kebersihan diri, bau mulut dan sebagainya datang awal. Sebab hari Jumaat ni dia lain. Maknanya dia lebih rasmi tu keadaan tu. Jadi hang nak jadi imam, hang nak baca pun dia kena lain. Boleh hadir kalau semaya Jumaat biasa di mana-mana boleh jadi imam, tapi hari Jumaat ni lain. Setengah-setengah masjid tu hari Jumaat tu kena pergi semua tu imam. Kena tu sakit perut. Nah, tu imam seorang. 2 orang. Seorang tu tak boleh kena pergi belakang hari Jumaat. Kalau 3, 2 kena pergi. Seorang tak apalah kata lagi kalau 3. Bapa ni bahaya lah. Orang ramai lagi. Baik, sebab tu dia bincang khusus. Man yusalli khalfahul Jumaah. Baik, cuba kita tengok ni. Ni hak ringkas ni, kalau Rifat Fauzi ni panjang dia sebut. Okay, tak apa nak baca sini. Setiap orang boleh dapat tu mana? Setiap orang boleh menjadi imam. Pada hari Jumaat. Mana siapa-siapa pun boleh. Asasnya gitulah. Tak kira lah dia tu pemerintah ke, yang diperintah oleh amir, atau siapa-siapa saja. Dia ni rakyat biasa ke, dia ni pemimpin ke, boleh jadi imam salat Jumaat. Sebagaimana bolehnya melaksanakan salat Jumaat di belakang orang yang disebutkan terdahulu. Kita bincang dah lagi sebelum ni kan. Orang nak jadi imam ni apa prasyarat dia ni? Itulah juga untuk Jumaatnya. Okey, secara umumnya gitu. Jadi Imam Syafi'i kata lagi, dia kata sah salat Jumaat dan salat yang lain di belakang seorang hamba ataupun orang musafir. Boleh juga. Boleh juga gitu. Apabila ada yang berkata bahawa keduanya tidak wajib mengerjakan salat Jumaat, bagaimana sah Jumaat berimamkan kepada orang dia tu hamba ataupun dia orang musafir? Imam Syafi'i kata sah. Kalau ada orang kata gini, kok mana tu sedang kedua orang tu tak wajib, orang yang belakang dia wajib. Kita berimamkan kepada orang yang tak wajib Jumaat. Sebab hamba kata wajib, dia nak pergi Jumaat, dia kena minta izin tuan dia dari segi fiqh. Patut orang musafir tak wajib, tiba-tiba dia jadi imam. Sedangkan makmum duduk belakang ni hak wajib Jumaat. Kalau ada kata nampak, takut ada timbul kemuskilan begitu, maka dijawab pada orang itu bahawa keduanya tidak berdosa apabila meninggalkan Jumaat. Namun keduanya akan dapat pahala apabila melaksanakan Jumaat. Dan salat Jumaatnya sah sebagaimana salat Jumaat yang dilakukan oleh orang yang bermukim, orang yang tidak musafir. Keduanya, yakni hamba dan orang musafir, diharuskan menyempurnakan salat. Diwajibkan menyempurnakan salat. Bila dia semaya, dia wajib menyempurnakan salat. Saya, kata Imam Syafi'i, saya tidak berpendapat bahawa salat Jumaat seorang yang berada di belakang seorang anak kecil yang belum balik dianggap sah. Saya tidak kata gitu. Maknanya bagi Imam Syafi'i tak sah lah. Mana jadi kalau jadi imam tu budak hak tak balik. Bagi dia maknanya tak sah lah. Itu mana dia anggap sah. Saya tidak berpendapat dia anggap sah. Mana kalau budak tu tidak balik, kena ingat tidak balik ni maknanya mungkin dia berkhitan dah tu, tapi tidak balik. Saya tidak anggap sah. Maknanya ke dia tidak sah lah untuk Jumaat. Lepas tu kalau untuk tidak Jumaat sembahyang fardu biasa, tu khilaf ulama sebenarnya. Ada yang kata sah dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam lah. Sebab benda ni khilaf ni, kena ingat benda ni khilaf ni, kita tidak nak bincang khilaf secara meluas lah. Cuma dalam kalau nas daripada Imam Syafi'i sendiri, saya tidak menganggap sah. Maknanya tidak sah. Ni Jumaat ni khusus untuk Jumaat. Kalau hak lain tu agak longgar sikit. Tapi hak Jumaat ni pun khilaf lagi. Katakanlah budak tu, katalah dia umur 10 tahun, tak balik lagi, tapi baca Quran, ngapa Quran, baca sedap pada orang tua. Mana awak lagu mana? Cuba tengok dalam YouTube kan. Jadi imam budak kecil lah. Sebab tak nak kata khilaf. Tapi ni Jumaat ni, maksudnya Jumaat. Bagi Imam Syafi'i. Dah lah, senangnya gini, nak elak pada khilaf, cari hak tua lah. Cari hak balik dah mudah. Hak budak-budak kita untuk salat lain. Sebab tak nak sebut awal tu salat Jumaat ni lain sikit. Cuba perhati dalam hadis Nabi. Pakaian kena bersih. Banyak perkara tu. Kena mandi, ada sunat mandi khususnya. Hari lain tak. Bapanya dia ni sebab kiramal tu lah. Bila ramal ni kena jaga selalu. Bila ramal kena jaga, kena beringat selalu lah.
Sebab tu kita bila kuliah gini-gini, memang dia kena beringat sebab ramai tengok ni. Ramai dengan istilah ramai dulu dengan ramai lah ni tak serupa. Sebab lah ni zaman internet. Kuliah di kita selama ni ya. Hak tengok, lepas tu sebar pula, katakanlah duduk dalam hak tu, bertahun duduk. Orang duduk tengok, orang tengok. Cuba bayangkanlah. Mana kalau fitnah? Lagi tersebar besar. Maka kalau manfaat lebih besar. Sebab tu zaman kita lah ni, zaman kena berhati-hati. Berhati-hati maksudnya untuk kebaikan pun kita kena cermat. Kena melalui satu, kita kata perancangan. Sebab apa? Sebab peluang kita terbuka untuk kebaikan. Begitu juga dalam nak jaga supaya tidak tersilap semasa berkuliah mengajar tu, kena berhati. Sebab apa? Sebab ramah tu dia tidak sama dengan makna ramah dulu. Walaupun apa depan dia tak ramah pun, kadang-kadang hak tengok di luar, di alam maya tu lebih ramah lagi. Dan dia boleh tersimpan di alam maya bila-bila masa orang boleh akses tu. Kena berhati-hati. Untuk saya sendiri dan kita semua. Lepas tu kita ni tak seduk, saja nak sebut orang. Tak seduk bertiktok sangat lah. Orang Islam jadi hilang maruah dah. Nak jaga tu. Jadi hilang punca dah kita nak. Suami isteri orang nak buat tak tahulah. Lemah kalau kita tengok tak ada nak mikir. Kena jaga tu. Baik, seterusnya kita pergi. Ada lagi tu tak? Okey. Wanita tidak mengerjakan salat jemaah dengan kaum wanita yang lain. Mana wanita tu tak ada salat jemaah untuk dia. Tak ada ni bukan bermaksud dia tak boleh pergi. Tidak wajib maksudnya. Sama dia pun tidak wajib. Katalah dia ada 100 orang pun dia. Tak ada, tak wajib jemaah. Jangan pun dia buat sama dia dengan siap khutbah ke apa. Kerana salat jemaah mengharuskan adanya imam jemaah secara sempurna. Sementara wanita tidak memiliki syarat yang demikian. Ni kena faham molek ni. Takut silap faham pula. Mari pokok Aminah Waduk enggak. Gagal pula lah buat dia tengok ni. Diskriminasi terhadap perempuan macam-macam. Maksudnya begini maknanya dia hukum bukan bermakna perempuan. Sebab tu hak ni tidak wajib. Perempuan boleh pergi. Perempuan boleh pergi. Baik. Kalau sama-sama pula tak ada kewajipan. Sepatutnya bila tak ada kewajipan Jumaat tu, dia gini. Anda duk perhatikan tak? Kalau kita perhatikan dalam pemikiran agama lah. Pemikiran agama, jangan kita ingat bila tidak sama kedudukan wanita dan lelaki, makna wanita tu kurang, itu silap tu. Dia tidak makna begitu. Jadi kita nak hukum diskriminasi. Mana agama Islam tidak menyamaratakan perempuan dengan sebab perbezaan hukum dari segi ibadat tu tak betul tu. Tak betul tu. Perempuan tak boleh jadi imam, lelaki boleh. Maka perempuan tu didiskriminasi. Salah faham tu. Tak kena tu. Hak tu untuk apakah bila seorang tu tidak jadi imam maka dia jadi kurang? Jauh. Sebab tu syurga fidah tu perempuan ada. Tak ada masalah tu. Dalam kehidupan kita pada perkara-perkara tertentu tak sesuai dengan perempuan. Ada. Tu kena tu secara umumnya gitulah. Jangan silap faham. Jadi perempuan ni lebih daripada orang lain. Ada tempat-tempat tertentu nak Allah Nabi puji perempuan pula. Tu kelebihan tu. Tu jangan kita pening situ setengah-setengah popok liberal tu saya tengok dalam internet tu dia antara dia kritik. Ni lelaki boleh, perempuan tak boleh. Biasa tu gitu tu. Dalam kehidupan tidak agama apa ada perempuan boleh buat, lelaki tak boleh buat. Ada perempuan lelaki boleh, perempuan tak boleh buat. Biasa tu. Misalnya kita kata cara ke anak, siapa dia lebih sesuai? Perempuan. Patut ada tu lelaki sekali-sekala hak tu nak orang setengah tu tak boleh hasil lah. Memang kalau buat pun tak jadi. Pening jurus rambut boleh jadi tension siapa perekat. Siap-siap bunuh diri. Siapa nak yang dari segi secara zahirnya kesesuaian tu lebih diletak pada perempuan. Sebab tu hukum banyak mengarah ke arah dia. Dan di situ ada kelebihan. Jangan kita ingat patut lelaki sendiri ni pada tak layak ditimai. Patut kita nak kata mana? Lelaki tapi tak layak ditimai. Jadi kita kena faham lah. Jadi dia gini ni anda nak sebut satu kau lagi biar kita faham agama ni. Dia agama Islam kita ni dia satu kehidupan yang lengkap. Satu kehidupan yang lengkap. Apakah kita boleh buat semua? Tak boleh. Bila kata lengkap ni daripada memerintah negara sampai kita bilik air Islam aja, kita boleh buat semua? Tak boleh.
Kita tak terlibat dengan perekonomian dalam bidang ekonomi. Tak selalu bercakap tentang ekonomi lah. Kita tidak terlibat. Sahabat Nabi pun ada minta jawatan Nabi tak dia kata kamu tak layak, tak sesuai kamu. Nabi tengok dia sebenarnya orang panggil karakter dia tu tidak ada. Dari segi karisma tu tidak ada layak. Dia ada kelebihan. Tapi sahabat ni dijamin syurga apa orang lain juga. Kenapa hal tu? Kenapa hal? Kalau tidak jadi sakit jiwa kita kalau silap hal tu. Apa jadi timur kita ni Tuhan tak mustajab nama apa demo alim kita dak. Padahal alim tu masuk neraka dalam hadis buku. Ibnu Ruslan kata al-alimu lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wathan. Ibnu Ruslan kata orang alim tapi tak beramal dengan ilmu dia masuk neraka lebih dulu pada orang sembah berhala. Kata mana tu bukan hadis Nabi tu. Tapi nak ayatnya pemahaman dia. Sebab apa orang alim ni hina sungguh kalau dia menjadi punca orang jadi jauh pada agama. Hina ulama tu gitu. Orang alim. Dengan sebab dia jadi sesak orang. Maksudnya ngajar lah mu kalau gitu. Jadi sesak orang tak ada pasal. Pening. Patut orang otoriti agama tak pening pun. Memang dia pening awal lagi pada tu. Tak bangun-bangun. Anak tak kata dia tidur, cuma anak kata dia tak bangun-bangun. Tak kata tidur tu doktor kata. Anak tak kata. Na'udzubillahi min zalik hadra. Kita sedih. Kita ni tak apalah. Kita duduk dengar semua ngaji hadis dengan ustaz tu, ustaz ni. Oh, kapok lah terima tu. Ana bukan main-main. Ana buat contoh tu ana mikir situlah hak gi kapo tak sebutlah kapo mana walaupun setengah tempat sebut dah. Sudah kuliah tu kita duk sebut tentang sahabat, kehebatan sahabat gini-gini. Boleh dia kata seorang makcik. Ada sahabat. Bukan ada ramai sahabat masuk neraka. Ana tanya dia makcik tahu mana? Ada ustaz main ngajar sini kayak gitu. Ustaz tu Kelantan. Lepas tu saya tak tahu ustaz tu nama apa. Rupanya ustaz ni ada masalah Syiah. Tapi tak jadi Syiah lagi bunyi khabarnya. Tapi dia ada masalah tu. Ada masalah tu. Ustaz ni malam baru apa? Semalam di Masjid Langah malam. Ada seorang doktor tu tanya ana, ustaz ni ke? Anak saya nama berzina. Patu mina ke? Patu saya nama hotel dia, sampai 100 hotel. Tengok tu ngaruk tu. Mati pun hotel lagi. Hadis ni. Tapi orang kita ni tak tahu. Ustaz tu juga bawa. Sebab dia ulama kita dia sebut gini. Kamu kena perhati kalau seorang itu banyak dia bawa maklumat yang menyebelah Syiah. Maklumat Syiah dia bawa. Itu kena berhati-hati. Memang ulama sebut dalam kitab. Sama ada dia ni tasyayyu'h sudah cenderung ataupun dia sendiri sudah Syiah. Berhati-hati. Sebab tu ulama-ulama kita kalau perawi-perawi hadis banyak hadis-hadis dia meriwayat hadis dia riwayat tu konten dia tu nas dia tu materi tu banyak menyokong pendapat Syiah. Ulama berhati-hati selalu. Kalau hadis yang sebut tentang buruk sahabat, dialah bawa. Ulama kata kena berhati-hati ni, perawi ni. Tu ulama sebut oleh kita. Jadi kita kena ambil perhatian tu. Jadi kalau ada ustaz-ustaz banyak sangat duk bawa kata-kata dia. Dalam kuliah dia banyak duk bawa ajaran hak sebiji dengan Syiah. Kena berhati-hatilah. Tu. Kita tak kata dia Syiah tapi kena berhati-hati. Jadi kita kena tahulah Syiah tu apa dia. Batiniyah tu apa hak sibuk sekarang ni. Kena tahulah. Itu maksud tujuannya. Baik. Patu wanita ni bila tidak wajib Jumaat, patu tak boleh ke dia pergi? Boleh. Boleh pahala. Banyak kebaikan juga dia pergi. Gitu. Cuma dalam mazhab Syafi'i. Tapi dalam setengah-setengah mazhab lain, ada setengah-setengah mazhab tu ditekankan juga wanita, tapi tidaklah sekuat lelaki. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia anggap sunat sah, tidak wajib. Boleh pergi. Tapi setengah-setengah keadaan lebih baik tidak pergi. Dia juga kata gitu. Kalau Hanafi kan pakai dak kan. Baik. Seterusnya kita ambil sedikit lagi. Kita pulih pada as-salah fi masjidain fa akthar. Salat di dua masjid atau lebih. Nak maya mana dua masjid? Maya kena sah ya. Dok, nak ayat di satu tempat tak ada beberapa masjid. Kalau berlaku gitu lagu mana? Siapa kita boleh tahu ni band ni masjid ni. Band ni masjid ni. Kau suara bunyi peratu raya ni masjid ni.
Oh ni bunyi takut, ni bunyi ni masjid, kita boleh tahu. Tu lagu mana tu? Tak ada masalah. Cuba kita tengok sini. Sebab dulunya gini, kita perlu faham lah Imam Syafi'i buat ni. Sebab dulu satu ketika ada pandangan ulama tak boleh buat masjid ni dalam satu kampung lebih daripada satu, tak boleh. Sebab apa jadi? Sebab tu dia kadang-kadang kita kena faham dalam pengajian fiqh, kadang-kadang satu kenyataan dibuat oleh imam, oleh mujtahid tu, dia lebih menjurus kepada konteks zaman dia. Kita kena tahu juga tu. Sebab apa dia bercakap gitu? Kalau buat dua masjid kat lagu mana penduduk pun tak sampai 100 orang. Ni oleh kerana keluarga dia buat masjid bawa dia. Tak boleh. Sebab apa tu? Susah nak kira ni. Nak jemaah kena 40 orang. Masjid ada 2, 3. Tak sah ya. Selagi boleh pergi. Sebab tu dulu dia kira selagi boleh dengar azan, siapa situ tak boleh buat masjid lagi. Kecuali siapa tepat tak dengar dah azan tu. Tu ketika penduduk tak ramai, bertaburan penduduk. Nak jumpa satu kapal tu kena melalui satu lembah, meletah bukit pun jumpa kapal lain. Tu tak boleh buat masjid banyak. Patut tempat kita zaman kita sekarang ni lantai saja 2 juta lebih. Tak apa, masjid banyak pun tak apa, tapi jangan banyak berdoa. Siapa rebah atas masjid, sepak jatuh atas masjid bola. Anda pergi ke sebuah negeri di Semenanjung lah, banyak tak banyak masjid tempat dia tu. Kita lalu masjid saja. Anda sehingga semaya besar masjid ni. Lebih kurang masjid berkhir. Dah tak ada tiang. Tiang dia dinding dia. Ekor sejuk getah. Naik lift 2 tingkat naik lift. Dia tulis untuk OKU, OKU tak ada, kita naik. Semaya 5 orang. Tu sekali dengan anak dah tu. Nak kata lebazir masjid ni. Tu tengok masjid di sana ada, di sini ada. Tu tak boleh. Kalau siapa gitu tak boleh. Sebab tu setengah-setengah ulama kata masjid ni kalau buat tu, kalau keperluan tu maksudnya penduduk ramai. Nak menampung misalnya kalau tempat anak ni misalnya dalam keadaan beberapa perumahan tak siap lagi pun penduduk sudah 50,000. Masjid asal lagi tu masjid untuk solat Jumaatnya ada 3 saja. Dia kecil pula tu. 50,000 kira. Nak main lagu mana? Allah ni tak apa. Bila berlaku PKP semua surau diisytihar. Pihak Majlis Agama isytihar sebagai surau Jumaat. Tu pun tak mampu nak menampung lagi. Tu boleh buat lah. Siap perumahan boleh buat masjid. Jadi ustaz duduk dalam tamiana sahaja pun berbelah-belah orang. Mata ada masalah nak baca khutbah, nak jadi imam. Tu isu lain dah. Tak jadi masalah. Kalau ni di ketika orang pun tidak ramai, orang berkelayakan pun tak ramai, tu tak boleh. Kena sah. Ya, boleh. Buat masjid. Macam mana? Terus dipezo sangat gitu. Dua fikrah tu lah. Parut juga tu. Nak jawab tu berat juga tu. Dia kira gini sebab tanah malah dia fikir dah tu. Sebab rasa dah ada orang nak tanya hari ni. Ni orang pakai kasyah lah tu. Dia ingat dia ya wali kita wali juga dah gong. Orang lain ni aja ni gong ramai jadi gitu. Dia gini sebenarnya. Tu dah anak pun fikir malah baca-baca kitab tengok mikir. Dia isu sekarang ni kita kena ingat. Itulah ayat tu lah anak baca pagi tadi ada innamal mu'minuna ikhfa aslu. Baina akhawaikum tu kan. Orang Islam ni adik-beradik si ibu sebapa. Baik, nak tanya sekarang ni adik-beradik si ibu sebapa tu mak sama ayah sama ke tak? Di kategori adik-beradik agama guna ikhwah tu adik-beradik dia dikatakan si ibu sebapa tu di bawah satu akidah. Apa tak maksud? Hak tu dikatakan adik-beradik. Maknanya kita adik-beradik. Jadi bila kita bawa gitu orang panggil salafi. Tu tak? Orang panggil wahabi. Orang panggil asyairah dan pokok lain. Hak tidak sesat. Semua tu berada ikhwah tu. Jangan kita panggil ikhwah ni di kalangan asy'ari saja baru ikhwah. Di kalangan wahabi saja ikhwah. Wahabi. Para tak ada dek pun. Dia wahabi ni sepuluh gini. Tempat Atraman tak ada. Nak tengok dari cerita. Pergi Jepun pun tak ada Atraman ni. Tempat asal dia tu. Gitulah. Pohon ni pun gitu. Sebab aku tanya wahabi, siapa wahabi? Tak berani nak sebut. Tak tahu nak sebut. Sebab kalau dia sebut wahabi, orang kejut. Johor tu wahabi. Orang akan kata gitu. Biarlah kita sebutlah juga. Wahabi. Ambil atas lagi. Salafi termasuk sahabat ni. Apa dia lagi?
Khalafi, Asy'ari, habis Khalafi je lah dah. Asy'ari tu tak apalah, kita masuk semua. Dah nak suruh aman, apa aman. Gapo dia kita nak ubah? Tak kira lah gapo dia, jihadi kau gapo semua sekali dah. Asal akidah betul, ikhwah semua tu. Bila kata ikhwah, dia kena layan sepuluh adik-beradik lah. Jangan duduk kecek kausin, jangan duduk katok dia. Adik-beradik lah, mana adik-beradik? Jadi bagi ana lah, selagi mana akidah dia tu boleh lagi kita semaya belakang dia. Boleh lagi sebenarnya. Sebab tu dalam kitab Fiqh Syafi'i pun ahli maksiat pun sah jadi tu imam. Tapi kalau dia ni ngarut doa, anak naik sikit lah. Mana buka sliding tu nampak Nabi. Bunyi lain sikit. Sebab kita ni kalau tak faham tu. Pakai tak ada lasir, doktor kena buat lasir. Buka lasir tu boleh tanya direct Nabi. Kalau siapa tak tu bagaimana? Kalau secara peribadi anak tak waktu imedah tu. Kalau siapa tak tu berdosa atas nama Nabi itu. Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan natalih, ke siapa tak tu. Dia orang kalau berani kecek gitu tu gapo dia tak berani. Kalau kecek gitu pun dia berani, gapo dia tak berani. Boleh mudah-mudah kecek gitu. Gak ulama ni meeting musyawarah sama, ada sama. Ya kita peliknya Muawiyah Sayyidina Ali tak tanya Nabi mana betul tu. Siapa boleh jadi perang 5,000 lebih mati dapat perang Siffin. Lepas tu sahabat 2,000 orang, sahabat tak terlibat di mana perang. Tak ada seorang pun riwayat kata sahabat ni tak pernah tanya dah Nabi. Sayyidina Ali betul. Atau Muawiyah, tak ada seorang pun sahabat Nabi cuba pada hadap lah kau langsir rumah. Tak ada. Sebab tu anak kata. Malah sebutlah anak kata tu. Maknanya gitu. Jadi kena berhati-hati. Kena beringatlah. Agama Islam kita ni dia ada disiplin dia. Kena berhati-hati. Ana pun baca kitab ni ana sebut teranglah sekali ana hulai dak. Kita buat secara terbuka ni apa? Pak ana ni pertama kali ngajar. Setengah-setengah tu kadang-kadang kita tak ada. Kadang-kadang sejak ya sepak tengok. Pujuk tu kadang-kadang. Walaupun kau nak kiranya biasanya kita lama lah tengok, takut salah tu lah. Engkau ni pertama kali ngajar. Sebelum ni baca ya. Lepas tu apa buat terbuka tu. Yalah kalau ada tak betul, kita mengalu-ngalu ke kau royak molek lah. Tak betul ni Ustaz dia ada silap. Biasa tu ilmu gitu. Sebab tu tak ada nusuk masuk yang tak perlu isi barang ke apa pun. Nah. Jadi gitu kita kena faham gitu. Patut ni kita baca ni hak ringkasan. Kalau hak tidak ringkasan tu dia banyak bola. Bagi kita menjadi boring. Kalau kita baca memang boring. Cuba baca Rifat Fauzi lah. Dia banyak persamaan. Sebab tu dia kalau perhatikan, kalau buat perbandingan dengan asal, mana orang buat mukhtasar ni acak kali dia baca sesa tajuk tu. Nak boleh petik poin tu. Dan dia petik pun anda tengok dia petik pun dia bukan ubah bahasa. Dia tak ubah bahasa. Misalnya dalam kenyataan macam ni kita pilih hak ni sebab hak ni ada dah dalam ni maksud dia. Dia tak ubah bahasa, bukan kata ringkas ini dia buat bahasa dia sendiri. Tak. Memang dia ambil kata-kata Imam Syafi'i semua. Nakal dengan amanah. Bukan kata saja ya anak nakal ya, tidak gitu. Memang dia nukil dengan tanpa merubah kalimah itu. Baik. Jadi maknanya kalau isu sekarang ni ana rasa tidak ada masalah. Misalnya kita tak segi masjid ni kerana boleh ada imam itu banyak melakukan perkara menyalahi. Kita mai masjid lain tak ada masalah. Sekarang ni dia kalau kita tak pergi situ pun jemaah tetap boleh berjalan. Lepas tu lagu mana dengan makmum ni? Saya rasa kalau kita sebab tu kita tengok dalam kitab fiqh ulama kata selagi imam itu tidak melakukan perkara-perkara yang merosakkan akidah ataupun maksiat tu dosa besar secara berterusan, terus sangat menjatuhkan murah berat sangat. Sebab manusia ni memang dia ada melakukan maksiat. Tak apa lagi. Sebab tu dia guna istilah ahli maksiat jadi imam sah kita semaya belakang dia. Itu dalam mazhab Syafi'i. Hak lain pun kata gitu juga. Maknanya boleh lah. Misalnya dia buat bid'ah. Nah, tapi tidaklah jadi kafir bid'ah dia tu. Boleh. Lepas tu ada di masjid lain tu imam dia betul-betul ikut Nabi. Ana pergi situ. Ana pergi situ sebenarnya kalau ada gitu. Memang pun misalnya solat apa ni tarawih. Jauh pun kita pergi 32 km. Jauh kat lah tu kalau sana tu pergi. Bawa kita puas hati. Dia buat betul, dia ikut betul. Situ dia 5 orang tu imam. 5 orang tu imam 2 hak ikut betul seperti hak Nabi buat, 2 lagi tak ikut. Jadi
Dia buat jadual. Jadi bagusnya pengurusi dia tu dia buat jadual. Orang nak ikut sunnah mari ni lah. Orang tak apa nak ikut mari ni dia kita boleh pilih. Dia pun berwarnanya. Hak hijau ni dia tidak maknanya ana tafsir lah tu. Sebab dia buat otak iman ni warna lain. Otak iman ni warna lain. Jadi kita pilih otak iman ni betul-betul nampak menepatilah kata pun dekat dengan sunnah. Kita pergi, kita boleh tahu. Bagaimana tak ada masalah. Itu hak kita. Cuma nak kata tak sah tu, ulama kita tak kata gitu. Kecuali dia ni pekat siapa pekat orang panggil khianat, jahat tu lain. Sekadar kesalahan diri, tidak tanpa pekat khianat, tidak tanpa pekat jahat, tuan rasa boleh, tak ada masalah. Ahli maksiat. Gitu. Tapi kalau dia tu penipu, tipu orang nak lari. Jadi timah tak boleh gitu. Ana sebut ni bukan apa. Kalau agama kita kata boleh, baru tak pergi. Ana pergi kuliah satu kampung ya. Di atas dunia lah kampung tu. Malah sebut kampung mana. Sudah kuliah tu, beberapa orang jumpalah masa makan tu, dia kata macam mana ustaz, dia kata tu email dia ni jadi lah ni separuh dah tak ada. Orang pergi semaya di mukim lain. Kata apa tu email tak mari tugas ke? Jadual tu dia tidak penuh lah, tapi tidak ketara sangat. Cuma perangai uduh. Dia kata setara mana uduh tu? Dia kata dia upah orang gala tanah dia tak usah bayar. Kata uduh lek ni. Misalnya 1,000 dia bayar 1,000 tak usah bayar. Lepas tu berlaku terakhir orang pergi minta acak kali dia tumbuk kawan tu. Dia tak iman. Jadi orang kampung tak boleh pergi. Siapa tak pergi semaya, anak kata mudah pergi buat surat tanda tangan masyarakat, bagi ke mai. Royak sebab gini, mai akan siasat. Tu orang tak panggil maksiat biasa, jahat tu orang gitu. Maksud saya ni kelemahan diri gini-gini tak pergi tu tidak kata jahat, tak jahat gitu. Ni siapa rekat tu jahat dah tu. Tu bagi saya sah semaya dia tu. Sah bukan kata tak sah. Tapi kalau anak pun ada pilihan cari masjid lain. Kecuali tak ada masjid satu ya. Tu tak ada arah. Kita pergi nak lepas ke fardu ain kita saja. Dia tu dia dengan Tuhan. Kita kena ingat gitu. Dalam agama kita ni gitu. Tak boleh kita nak tinggal Jumaat tu. Tak boleh. Itu maksud dia. Cuba kita tengok di sini, Imam Syafi'i kata tidak diadakan solat Jumaat pada suatu negeri walaupun jumlah penduduk besar, ramai pekerja-pekerjanya serta banyak masjid kecuali di masjid terbesar. Ni hak asal dia. Ni asal ni. Tidak diadakan. Sebab itulah dalam mazhab Syafi'i isu solat Jumaat ni kerajaan yang kena tentukan. Tak boleh kita bila jumpa masjid kita pun buat Jumaat dengan cara kita. Tak boleh. Dalam mazhab Syafi'i. Ada kita tak setuju dua kau, kita jumpa masjid, kita buat Jumaat sendiri masjid kita. Cukup 40 orang, kita cari juga kahir cukup 40 orang, kita pun sembahyang. Dan mazhab Syafi'i tadi. Ni dia kena kerajaan yang tentukan. Tu. Walaupun ada mazhab lain kata boleh tu. Ni dalam sebuah kerajaan. Kerajaan Islam lah. Tidak diadakan solat Jumaat pada suatu negeri. Negeri itu bukan kampung. Walaupun jumlah penduduknya besar, ramai pekerja-pekerja dia, banyak pula masjid-masjid tu, kecuali di masjid terbesar. Masjid, sebab tu dia ada istilah masjid jami'. Jami' ni mana yang menghimpunkan semuanya. Itu mana jami'. Kena ingatlah ini pandangan ni pun tidak mutlak. Tidak mutlak sebab tak nak sebut tadi perkara ni dia relatif lah. Maknanya relatif maknanya dia tengok kepada keadaan. Contoh kita sekarang masjid kan penuh. Kalau kita ambil sini saja, kalau kita nak amal sepenuhnya ni, nak main masjid mana boleh menampung semua? Luar pagar tak muat lagi. Lepas tu nak parking lah ke mana? Dia kena tengok keadaan lah. Sebab tu kita kena tengok maksudnya, contoh masjid Wakhir, masjid Telepuk, masjid Langgar, masjid Muttaqi, banyak. Tu pun penuh, pak keluar semua tu. Maya. Tak cukup lagi tu. Sebab tu dia tak timbul dah masalah ni. Satu, yang kedua, kenapa Imam Syafi'i kata begini? Ini Imam Syafi'i dia nak ambil hak asal. Sebab semaya Jumaat ni syiar agama. Dia nak nampak perpaduan umat Islam tu. Ni pergi orang ramai duk kritik tak email pula. Duduk ngopak, duduk balah pula atas masjid atau tak boleh lah. Senang tunjuk syiar perpaduan. Bayar kenapa ramai, kenapa gah tu. Untuk hari Jumaat saja. Dia tekan begitu.
Adapun apabila kota itu memiliki masjid-masjid yang besar dan salat Jumaat diadakan pada salah satu masjid itu setelah matahari tergelincir, maka hal itu sah. Namun apabila salat Jumaat diadakan lagi di masjid yang lain, maka hal itu tidak terhitung sebagai salat Jumaat dan mereka harus mengulangi dengan melakukan salat zuhur 4 rakaat. Ini hukum asalnya. Misalnya, kita kata ni di kawasan yang besar lah, ada masjid banyak, orang pun ramai. Buat dah semaya Jumaat dengan cara betul, selepas gelincir matahari masuk dah waktu zuhur, maya. Sudah maya, masjid nak buat pula. Tak boleh. Tak boleh. Hak asalnya. Ni ana perlu beri penjelasan lah. Baik, ana nak tanya lah dah. Kalau kita amal gitu, jadi ke tidak? Kita nak buat zaman kita learn ni, patut kena tahu Imam Syafi'i ni hidup bila. Imam Syafi'i dengan Imam Bukhari mana dulu? Imam Syafi'i dulu, makna dia ni ulama ulama dari 3 kurun mula-mula. Gak kita ni zaman bila? Jadi kalau kita nak praktik Tuhan ni tak boleh. Baik, jadi Imam Syafi'i kata ni dalam konteks mana? Konteksnya mana dalam ketika orang kukuk mana pun orang tak ramai. Maknanya masih berupaya untuk dihimpunkan setempat dengan keluasan masyarakat situ dengan keadaan tu semua. Dalam kita tak nak buat gini. Tetapi tercapai juga dengan maksud ramai. Misalnya sebesar-besar masjid Bakriah tu 5,000 boleh muat tu. Tak muat. Setengah-setengah masjid tu bila siapa waktu Jumaat ke tak, dalam pagar masjid tutup, boleh masuk kereta motor tak benar. Sebab apa? Pagar masjid tu tak muat lagi nak menampung jemaah. Jadi kalau jenis gitu, kalau 10 butir masjid, tak apa dekat tu. Kalau lagu tu. Misalnya tempat Ana tu. Ni jangka dalam tahun lepas sampai 70,000. Nak isytihar parlimen di kawasan Ana dulu lah. Ramanya penduduk. Tak suruh ramai mana. Mengemai haci naik rumah 10 tikak situ, 10 tikak sini. No, 20 tikak kondominium tu. Kita tengok terkejut. Satu kawasan tu naik. Jiwa je jantah pula nak pergi tu. Anak kata ni bila siap ni kereta tak tahu banyak mana ni. Dah 4 tikak saja untuk kereta saja. Bayar ke nak pergi jemaah tu dah. Pasal mana masjid ni? Jadi kalau buat masjid 20 butir pun tak muat lagi. Tak timbul dah Imam Syafi'i sebut. Jadi hak Imam Syafi'i maksudkan sebut gini buat apa? Nak suruh pergi satu tempat menunjukkan kesatuan umat, nampak syiar, dia boleh berlaku zaman kita lah ni pun, walaupun banyak butir masjid. Sebab apa? Ramai. Bahkan hak tu nampak lebih syiar tu lagi. Lebih hebat lagi nampak. Ramai ni mau tak mau, besar masjid. Lepas tu banyak butir pula tu. Masjid Langgar butir kak. Penuh sampai kata. Nah, anda pernah pergi naik pakatah sekali. Mula-mula tak penuh, bila menjawab penuh habis. Itu maksudnya kena faham lah. Kena faham molek kan? Cuma apa yang disebut oleh Imam Syafi'i dalam keadaan yang mana Jumaat telah dibuat dan mana orang sekitar tu mana tidak sepuas zaman kita ni lah. Tiba-tiba nak buat pula Jumaat lain. Selepas tu tak boleh, tak jadi. Sampai begitu sekali ketatnya. Kalau buat juga tak jadi, kena mai zuhur bawa dia. Tu ya. Sebab tu dalam mazhab, kena ingat dalam mazhab Syafi'i memang sangat kuat pendapat yang mengatakan ketentuan Jumaat ni ditentukan oleh imam. Ditentukan oleh imam. Sebab tu di Darul Kautsar kita tak benar. Kita tak benar. Mana pihak sekolah lah. Anda dimaklumkan tidak benar. Walaupun musim PKP pun. Sebab di situ ada kelonggaran. Kan Nabi, kan musim hujan pun tak gidah jemaah. Tak apalah tu. Yalah. Kalau tidak jadi bercelaru sistem agama kita, sistem masyarakat tu akan bercelaru. Islam nak jaga tu. Tak boleh, bahaya. Pusing kat kita jenis mudah-mudah ni. Tak belaga buat masjid diri, mai jemaah diri pok kita. Oh, sok lagu tu. Enggak tak belaga ni ada sok semua. Apabila kota itu memiliki tak apalah. Imam Syafi'i kata, saya ambil sikit lagi. Kita perhatikan ni. Demikianlah apabila dikerjakan salat Jumaat di suatu negeri pada beberapa tempat. Kena ingatlah bila sebut negeri ni, dalam konteks kita sekarang, maksud negeri tempat di sebuah kampung kita sekarang lah. Jangan kita fikir negeri. Oh, Kelantan ni negeri. Oh, dia tidak sebesar tu maksud negeri ni sebut sini ni. Kenapa hal lah tu?
Di suatu negeri. Negeri ni makna lokasi yang lebih luas daripada qaryah tu. Maka solat Jumaat yang sah lah yang pertama dilaksanakan dan yang lain tidak sah selain mengerjakan solat zuhur. Apa tu sebab apa? Dia kira gini, kena ingat anda nak sebut. Banyak butir masjid di satu negeri yang mana semua penduduk tu mampu pergi ke satu masjid tu. Mampu pergi. Hak tu tak boleh buat banyak. Sah yang kena buat. Kalau lepas hak ni buat, lepas hak sah ni buat, tiba-tiba lepas tu baru nak buat, tak boleh. Lepas tu kalau buat serentak lagu mana? Tak boleh juga. Dalam mazhab Syafi'i. Kena buat sah dulu. Kecuali seperti zaman kita ni. Sebab tu zaman kita hak ni orang tak pakai dalam ni. Mana tak akan mana hak ni akan dipakai pula kalau situasi sama pula. Mungkin di satu tempat situasi sama dengan ketika Imam Syafi'i keluarkan pendapat ni. Boleh pakai. Nak pakai hak ni lah ni kena mai stadium tak muat lagi. Sebab tu betul lah Sebab tu kena terima ni. Kita kena aku, jangan kita buat kerah bedah kita. Hak ni kita kena serah pada kerajaan. Kena serah pada kerajaan. Misalnya ada satu tempat, ialah di setiap alam nama tempat tu. Masjid tu kecil, masjid perumahan. Memang Jumaat tentu tak muat lah. Kita kelih pun tahu dah. Kalau 4 butir pun surat tu tak muat lagi. Untuk dalam pagar tu sahaja perumahan tu. Tak kira lagi masalah. Bila buat satu masjid, siap satu masjid, dia pindah anak kuliah daripada Suragi. IJK pun pindah semua. Surah tu tetap berjalan untuk semaya waktu sahaja. Dan pihak penguasa negeri, amir, imam dan amir, mana kerajaan lah. Yang mana otoriti agamanya majlis agama, waktu keluar soal khusus. Kerajaan tidak benar, tidak iktiraf dan tidak benar lagi salat Jumaat. Dan kebenaran salat ni dipindah dengan nyata surat tersebut ke masjid. Itu memang betul lah. Dia tak boleh semaya. Kalau buat juga, kalau memang tak sah lah. Tu jangan kita main-main. Habak ni kita ikut tak apa. Lepas tu kalau kajian kata tak boleh, misalnya isu pandemik, tak dosa pun kita. Kalau kajian tu cuba buat kenyataan sepatut tak sahabat, dia yang menanggung. Enggak kajian pun dia bukan seorang tu. Ambil kira seluruh dunia tu. Lepas tu kita ni jangan buat kerah pedas sangat. Tak boleh. Kena jaga saya lemahnya beza isu sunat lah tu. Tu yang kita pelik tu. Khilaf bab sunat tu. Pelik sungguh Jadi syaitan nak talbisnya sunat pun sunnah. Tu cara syaitan dia nak talbis ke kita. Awak sebut sunat tu sunnah. Iyalah orang tahu, bukan awak tahu. Itulah masalah tu. Nak macam mana begitulah. Itulah orang panggil nak jadi khilaf gitulah. Imam Syafi'i kata apabila terjadi perselisihan pada mereka tentang siapakah yang lebih dahulu melaksanakan salat jemaah, maka mereka harus mengulangi semua dengan melaksanakan salat zuhur. Jadi tak tahu mana dulu. Ada 3 buah masjid di satu tempat, satu qaryah. Jadi Imam Syafi'i kata kena semaya sah ya. Kalau lepas ni buat, orang lain tak boleh buat. Kalau buat juga tak jadi, kena semaya zuhur. Atas konteks imam ni, pemimpin tentu ke. Jadi tiba-tiba nyawa sentok. Lepas tu nak tahu mana dulu tak boleh tahu. Namanya mula bakar. Sebab tak nak kata kalau kita nak praktik, nak aplikasi ke zaman kita ni tak boleh. Maksud anak tak boleh tu bukan bermakna pendapat Imam Syafi'i tidak praktikal. Jangan silap faham. Maknanya apa disebut oleh Imam Syafi'i dalam konteks suasana tu tak sama dengan suasana zaman kita. Itu maksudnya. Gitu. Daripada sini apa yang kita boleh faham? Jemaah ini dia lebih bersifat imam. Ketentuan daripada imam, pemimpin. Kenapa hal tu? Jadi kalau mana pihak penguasa agama kata kita kena akur, kecuali hak dia buat tu salah dengan nas. Tu tak boleh lah. Selagi tak salah tak apa, tak berlaga dengan kita tu, itu hal lain. Gitulah. Lepas tu dia bincang pula, ni kita bincang menghadapilah apabila masjid lebih daripada satu pula, bagaimana cara penyelesaiannya. Kita bincang menghadapan. Ni kena ingat ni kita bincang ni kitab klasik. Sebab itulah bila habis kitab ni kita kena bincang pula kitab lain lah. Baik, anda nak sebut gini lah. Kita berhenti start kata cuma anda nak sebut supaya kita faham, jangan silap faham. Kalau tidak jadi jumuk lah, takut jadi jumuk. Sebab juga kita kata kitab Bulughul Maram. Sebab penulis dia tu, penyusun dia tu Imam Hafiz Ibn Hajar tu dia kayak bermazhab Syafi'i. Tapi jangan kita ingat hadis tu hadis mazhab Syafi'i. Hadis Nabi dia bukan untuk mazhab Syafi'i, untuk semua umat Islam. Cumanya dihurah berdasar pada metodologi fiqh. Itu saja.
Jadi dia boleh berlaku khilaf. Sebab tu ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i pun bila dia ulah bab fiqh, dia mengambil kira situasi tu sudah berubah ke tidak. Tu. Misalnya ana sebut. Sebab gini. Kalau kita dengar dalam kuliah pun, wallahu alam, mungkin anda tidak dengar semuanya, tapi setakat anda belajar daripada sekolah menengah 9 tahun tu, tak ada pun guru sebut benda-benda gini. Padahal luah fiqh Syafi'i pun luah. Anda dulu pernah tanya, tapi guru tak ada sebut, padahal dia mengajar fiqh tu. Kata apa faedah guna batu? Tak ke cuci guna batu ni. Nak guna apa? Soyok bongong-bongong. Kita bahasa mudah, bahasa Kelantan kita kan. Tu tidak kasar tu bahasa Kelantan tu. Awak tak payah duduk dia lah. Jadi guna batu. Batu tu kena kesak. Lepas tu tajam pula nak tertarik. Boleh tarik najis dah. Ataupun seumpamanya seperti tisu. Wak apa dia? Menggaya ada dah. Guru tak ada jawab dulu. Ni ada tanya dulu. Kita pun, tapi kita hormat. Cikgu biasa ke buat gitu? Ustaz biasa ke buat gitu? Tak buat-buat pun tak ada. Pun kita ada sarabut istinja dengan batu. Saudara, ya. Paling tak ada bahaya kat ibu. Tisu kita kata lah ni mudah. Baik, apa dia sebenarnya? Jadi apa yang ada siapa hadis banyak utama. Ada bab khusus istinja tu dengan batu. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab model sekarang ni, benda tu ada dah kita kasih cuma didedahkan, dihalatkan. Nak ayatnya bab istinja ni kalau tak asalnya air, tak ada air, guna bahan yang kesak sama ada batu dan seumur batu. Cumanya, ni ulama kata kalau ada air pun, ramai ulama kata cara istinja yang paling afdal adalah menggunakan kedua-dua bahan itu. Guna batu terlebih dahulu, kemudian guna air. Sebab apa? Sebab dia faham maksud Nabi. Nabi ni tak mau banyak hadis Nabi tak mahu. Sebab tu kita guna tangan kanan. Sebab Nabi tak mahu tangan kita ni bergeluman dengan najis. Walaupun najis kita sendiri. Jadi makna kalau kita guna batu, tisu dan seumpamanya, kita buat dulu maknanya air najis itu sudah hilang dengan sapu tu, dengan bahan tu. Bila kita guna air pun, maknanya hanya ada bekas najis saja, kesal saja. Najis itu tak ada soalannya. Itu air pujimat. Dan kita menepati ruh sunnah tu. Tak mahu sentuh najis secara berat tu. Jadi ringan dan najis tu. Dan ulama kata tu terbaik. Ini adalah syarah Bulughul Maram, syarah mazhab Syafi'i. Tu kebaikan dia. Ni kita duk gelar ke Cina guna tisu. Padahal tu sebenarnya itu. Lepas tu awak tahu mana tak guna air. Tak boleh kita duk kata gitu. Dia ingat pak tua tu. Buat gelar, buat nasyid lah pula tu. Jangan sebut tu. Sebabnya begini dah. Ada satu program tu, puak dia kritik lah. Dia kata becinya orang Melayu pada bangsa dia. Tak sedap kita dengar. Nabi tak suka gitu. Dah lah Cina buta. Apa kait dengan dia pula? Bak fiqh. Lepas tu dah tu Sidi Fadil kata ubah lah tu. Buat apa? Anak pun tak faham. Buat apa guna Cina buta? Buat apa tak guna Melayu buta? Padahal tak kait dengan dia. Buat syariat. Apa kait dengan dia? Jadi nak perpaduan macam mana lagu tu? Buat atau molek kita guna bangsa lain. Tak seguna bangsa kita sendiri. Begitulah. InsyaAllah minggu depan kita sambung apabila masjid lebih daripada satu. Ni secara ringkaslah kita bincang ni. Supaya kita boleh nampak lah. Asal. Di sini kita boleh nampak ada setengah-setengah pendapat tu dia terpendam. Ada satu ketika kita boleh guna. Begitulah. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.